Terima kasih Datuk. Baiklah, tema kita hari ini sebenarnya ialah tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19. COVID-19 ni setahun lebih sudah kita hidup bersama-sama dengan COVID-19. Kalau kita tanya dari orang tua sampai ke kanak-kanak damit ni orang, tahu sudah apa tu COVID-19. Tapi betulkah kita tahu? Betulkah kita faham? Maka hari ini SIS ingin sama-sama mengupaslah dengan penceramah jemputan kita yang bukan alang-alang. Jadi untuk itu saya rasa bagus saya perkenalkan dulu siapakah dua orang penting yang akan mengemudi perbincangan pada hari ini. Baiklah, yang pertama ialah moderator kita iaitu Dr. Burhanuddin Busu yang mana merupakan seorang pakar bedah ortopedik yang sekarang berkhidmat di King's College Hospital, London. Dan beliau juga memainkan peranan yang penting sebagai Manager of Academic Training dan Media untuk Sabah English Aspiration Society. Manakala penceramah kita pada hari ini ialah yang berbahagia Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin, iaitu seorang konsultan pediatricians and neonatologist di Damansara Specialist Hospital dan juga Clinical Professor of Pediatric di KPJ International University College. Baik, sedikit sebanyaklah ya saya bagi informasi tentang penceramah pada hari ini, yang mana sejak daripada tahun 99 beliau telah berkhidmat dalam pelbagai lembaga penasihat antarabangsa berkenaan vaksin dan imunisasi, dan juga antara pengasas The Asian Strategic Alliance on the Prevention of Pneumococcal Disease, Malaysian Influenza Working Group, HPV Coalitions Malaysia dan Immunize for Life. Maknanya bukan alang-alang orang kita bawa ni. Ni orang kebilangan lah kalau bab-bab imunisasi, bab-bab vaksin. Jadi kita mau tahu lagi banyak. Untuk itu saya serahkanlah kepada moderator, Tuan Moderator Dr. Burhanuddin Busu. Persilakan. Terima kasih Cikgu Yanti, MC kita pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari, good day everyone kepada semua para pendengar yang berada di negeri Sabah dan juga di luar negeri Sabah. Diharapkan kita semua baik-baik, bisa-bisa saja. Jadi pada hari ini saya rasa kita semua amat bertuah bersama dengan Datuk Dr. Musa Nordin yang tidak asing lagi dalam memperkatakan soal COVID dan vaksin ini. Jadi saya mau test dulu. Assalamualaikum Datuk Dr. Musa, apa khabar? Tolong unmute dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Burhan. Sehat alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sebelum memulakan program ini, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan program ini, terutama yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, Presiden PMBS, Menteri Tugas-Tugas Khas Negeri Sabah, dan juga yang dikasihi dan dihormati Datuk Sahibul Samahah Bongsu Aziz bin Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Masnah Mat Saleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datin Majzatul Akmam Alawi Al-Yamani Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Dr. Zainab Presiden Sabah English Education Society, pegawai-pegawai dari Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Penerangan Negeri Sabah, PMBS, JEHWA, Kelab Alumni Sekolah Berasrama Penuh Sabah, SMASH, dan tidak lupa kepada yang orang penting pada hari ini, Dr. Kamaruddin yang mengendalikan program kita. Jadi para hadirin dan para pendengar sekalian, tujuan kita pada hari ini ialah untuk mendapat maklumat yang betul, untuk mencari kebenaran tanpa prejudis, tanpa bias, dengan fikiran dan hati yang terbuka. Kita cuba untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang saintifik, yang mengikut saluran. Jadi tanpa melengahkan masa, Dr. Musa, kita akan mulakan insya-Allah. Jadi soalan yang pertama untuk Dr. Musa. Soalan yang terlalu asas. Adakah ada kemungkinan bahawa wabak COVID-19 ini is not real? Wabak virus COVID-19 ini adalah ciptaan manusia, pandemik. Dan kita semua ni
tertipu dan permainkan. Silakan Datuk. Apa komen Datuk? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hamdan katsira wassalatu wassalamu ala qaidil ummah wa imamil mujahidin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katsira wa nashhadu annahu qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasahal ummah wa jihadi billahi haqqa jihadi. Terima kasih Cikgu Yanti, terima kasih saudara saya Dr. Burhan, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin, saya bersama Datuk Mufti Negeri Sabah, Dev terhormat, tuan-tuan perempuan dan anak-anak yang saya muliakan. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan keluarga di Sabah, terutamanya kepada Dr. Zainab dan Dr. Burhan yang memungkinkan saya bersama dengan saudara-saudari. Soalan yang diajukan oleh Dr. Burhan itu amat penting, ya. Dan kita harus berlandaskan kepada fakta. Kita harus, apabila kita berhujah, kita berdialog, kita berpegang kepada dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan, ya Muhammad, ajaklah kepada jalan Allah bersama orang-orang yang bersamamu, memanggil kepada jalan Allah ala basiratin, dengan dalil-dalil yang nyata. Jadi bila kita berdiskusi tentang pandemik ataupun plandemik, mana buktinya? Nah, bukti dunia ialah bahawa terdapat 170 kes COVID setakat hari ini. Dan 3,5 juta nyawa telah pun terkorban. Apakah ini bukan suatu fakta yang menyedihkan? Kalau kita lihat di negara kita sendiri, lebih kurang separuh juta kes telah pun dilaporkan. Dan lebih kurang 2,500 kematian. Dan mungkin ada yang terkorban adalah daripada keluarga saudara dan saudari. Dan 70,000 orang masih lagi in the hospitals, di unit rawatan intensif. Ada 700 orang, 350 lebih kurang memerlukan bantuan pernafasan. Bukankah ini fakta-fakta yang harus menginsafkan kepada kita bahawa ini suatu kenyataan, suatu fakta, bukan suatu permainan, ya, bukan suatu sandiwara, ya. Jadi saya harap kita yakini akan hakikat ini dan berpegang kepada hujah ini, ya. Dan saya sendiri beberapa bulan yang lepas, my only surviving uncle, 92 years old, was admitted in the intensive care unit with COVID. Alhamdulillah, Allah panjang umurnya. He survived. He's got his Pfizer vaccine. And 20 daripada keluarga saya, my cousins, my anak buah, my cucu were admitted in Sungai Buloh Hospital. Jadi ini bukan suatu yang dipersendakan. Ini suatu hakikat. Dan ketahuilah, ini bukan virus yang dibuat di makmal, sebab the World Health Organization, Badan Kesihatan Sedunia, telah pun pergi kepada makmal di Wuhan dan didapati bahawa tidak ada virus yang dibuat di makmal Wuhan itu. Tetapi mensahkan bahawa ini merupakan kuman yang telah has jumped a species, mungkin daripada kelawar, ya, bats, ya, to human. So insya-Allah saya harap kita yakini bahawa fakta mempamerkan kepada kita bahawa ini suatu pandemik yang bukan hanya mengancam negara kita, tetapi satu dunia. Wallahu alam. Dr. Burhan. Terima kasih Dr. Musa. Saya rasa adalah satu permulaan yang sangat baik dan rasanya tidak ada keraguan, ada evidence, ada bukti saintifik dan di depan mata. Tetapi ada pula yang mengatakan COVID ni is not a serious infection.
90% ataupun majoritinya tak sakit pun. Apa perlu kita risau sangat? Relax lah. Dan yang mati pun tak ramai. Apa komen Datuk? Kalau kita lihat di Malaysia, risiko untuk kita kena COVID ialah 1.6%. 1.6%. Maknanya bagi setiap 1,000 rakyat Malaysia, 16 orang mungkin kena COVID. Betul. Kebanyakan daripadanya adalah COVID yang tak teruk, tidak bergejala ataupun kategori 1 tanpa gejala, asymptomatic, ataupun kategori 2 tidak teruk, mild. Alhamdulillah. Ya. Tetapi jangan lupa, mereka boleh kena long COVID. Long COVID ni maknanya satu umur. Mereka akan mengalami masalah-masalah susah bernafas, masalah jantung, masalah brain fog, kata kabus otak, ya. Masalah sendi. Satu daripada cousin saya yang kena COVID sampai hari ini dah tak boleh berjalan sebab kena long COVID di bahagian sendi-sendinya. Tetapi ketahui, 15% daripada mereka yang kena COVID adalah teruk. Yakni COVID kategori 3, 4 dan 5 dan mesti dimasukkan ke hospital. Kenapa? Untuk diawasi. Takut mereka they will develop reboot cytokine storm yang boleh menyebabkan kerosakan kepada paru-paru mereka. Kalau berlaku, mereka akan memerlukan oksigen ataupun kalau lebih teruk memerlukan bantuan pernafasan, ya. Dan 5% akan masuk ke dalam unit rawatan intensif. Cuba anda bayangkanlah. Pakcik saya yang 92 tahun tu masuk ICU, kami tak boleh tidur. Tiap-tiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diselamatkan. Ya? Sebab risiko untuk mati amat tinggi di kalangan mereka-mereka warga emas. Jadi COVID ini, walaupun 80% tak teruk, tetapi ia boleh merebak, menular dengan begitu pantasnya. Ya. SARS-CoV-2 ini begitu bijak. Dia lebih bijak daripada SARS-CoV-1. SARS kan? SARS-1 tu risiko mati dia 10%. Jadi dia mati, kuman pun mati. Ingat tak MERS-CoV yang dapat daripada unta tu? Risiko mati 33%. Jadi ramai yang mati, kuman tu mati tu sebab dia tak merebak. Tetapi kuman ini mencabar intelek kita sebab dia begitu pantas merebak dan mutasi yang datang daripada India ini, daripada satu orang dia boleh cepat-cepat merebak kepada 16%. Lebih teruk daripada mutasi ataupun varian daripada United Kingdom. Ini yang menyebabkan suatu dunia terbalik disebabkan oleh varian-varian ini. Jadi, sehingga hari ini, dunia terperangkap di dalam suatu lockdown disebabkan oleh bijaknya kuman ini. Tetapi insya-Allah, Allah menganugerahkan manusia dengan intelek supaya kita insya-Allah boleh mengatasi pandemik ni. Wallahu a'lam. Terima kasih lagi sekali. Jadi jelas seperti yang diterangkan oleh Dr. Musa, walaupun jangkitan COVID ini kadang-kadang nampak tidak serius, tidak ada gejala, tapi kita jangan lupa dia ada kesan jangka panjang yang kita panggil long COVID. Yang ini kita belum tahu sehinggalah mungkin ke satu masa yang akan datang. Dan juga COVID ini boleh merebak dengan begitu cepat. Hari ini sihat, kalau berlaku masuk stage 3, 4 dan akan jadi lebih teruk.
Jadi kita sebenarnya pada hari ini ada banyak soalan-soalan. Jadi apa yang saya dan Dr. Zainab telah buat adalah kami susun soalan itu supaya dia tidak berulang dan juga kita gabungkan beberapa soalan yang hampir sama. Jadi kita akan masuk kepada bab seterusnya, itulah mengenai apa yang disebutkan sebagai immunity kelompok ataupun herd immunity. Konsep ini pun ramai yang belum faham dan mungkin sukar untuk dipaham. Jadi kita cuba untuk pada hari ini kalau boleh kita faham betul-betul konsep immunity kelompok ini. Jadi saya minta Dr. Musa supaya boleh terangkan dalam bahasa yang paling mudah, kalau boleh semua orang boleh faham insya-Allah hari ini apa itu herd immunity dan apa kepentingannya dan bagaimana untuk mencapai. Silakan. Kalau kita lihat kuman ni, kuman SARS-CoV-2 ni, dia punya mungkin pernah dengarkan RO kan? Reproductive number dia 3 katakan. Maknanya daripada 1 orang, dia boleh merebak kepada 3 orang. So 3 orang merebak kepada 9 orang. Tengok begitu pantasnya ia boleh merebak. Ya? Kalau kita tengok influenza, daripada 1 dia merebak kepada seorang. Ya? Jadi suatu lagi fenomena yang penting tentang kuman coronavirus ini ialah konsep super spreader. Bukan dia daripada 1 merebak kepada 3, daripada 1 boleh merebak kepada 100 orang. Itu dinamakan super spreader. Macam yang berlaku di PRN Sabah kan? PRN Sabah tu merupakan suatu event yang super spreader. Dia boleh menular daripada begitu pantas. Dan seorang yang pulang daripada Sabah itu boleh menularkan kepada mereka di Semenanjung dengan begitu meluas. Ya, sampai 30% daripada kuman yang menular di Semenanjung selepas Oktober adalah daripada Sabah. Jadi, kita dapati bukan semua yang menular. Tetapi 20% daripada kita yang membawa kuman itu boleh menularkan kepada 80% orang. Faham tak? Ini konsep yang menakutkan sungguh. Ya? Jadi, kita kena atasi RO ini. Kita kena atasi super spreader ini. Dan bagaimana kita lakukannya? Kita cuba berikan vaksin kepada lebih kurang 70% penduduk di negara kita ataupun di dunia. Jika kita telah melindungi 70% daripada penduduk di Malaysia atau penduduk di dunia, kita boleh melindungi 30% yang tidak mendapat vaksin. Kita boleh membendung the spread, the transmission of the coronavirus in the community. Jadi ini yang kita maksudkan dengan immunity kelompok ataupun herd immunity. Itu sebab pentingnya kita kena warp speed. Kita kena tingkatkan penggunaan vaksin, suntikan vaksin secara cepat, secara meluas supaya kita boleh membendung, menghentikan penularan. Jadi the figure is 70%. Why 70%? Because lebih kurang 20 hingga 30% tidak boleh mengambil vaksin. Siapa yang tak boleh ambil vaksin? Kanak-kanak di bawah 18 tahun. Mereka yang alah kepada vaksin. Dan ketiganya, mereka yang tidak hendak ambil vaksin. Jadi kita yang ambil vaksin ni, YB, Datuk, Haji Muhammad Afrin dah rapat, mungkin Saib Usman Maha pun dah rapat, mungkin Borhan dengan Zainal yang paling awal dapat sebab dia mula di United Kingdom pada bulan Disember. Ya. Bila kita semua mendapat vaksin, kita ni macam superhero tau. Sebab kita protect yang 30% yang tidak boleh ambil vaksin. Kanak-kanak,
uh, um, um, remaja di bawah umur 18 tahun. Mereka-mereka yang alah kepada bahan dalam vaksin. Dan kita juga protect mereka-mereka yang tak hendak vaksin. Jadi insya-Allah kita harap sama-sama kita berusaha, ya. Saya yakin YB Datuk Haji Muhammad Hafid akan berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk 70% rakyat Sabah supaya boleh melindungi Sabah daripada gejala yang berlaku pada bulan Oktober dahulu yang amat menyayat hati. Wallahu alam. Dr. Burhan. Terima kasih. Jelas jawapan itu dan juga jelas kepentingan dan keperluan mendesak kepada vaksin. Tapi ada satu lagi soalan ataupun isu yang ditimbulkan. Dia kata, okey, vaksin bagus, tapi ada tak cara lain bagaimana dengan suplemen, habatus sauda, cengkeh dan sebagainya. Ada satu produk baru nama dia Somak kalau tak silap, yang boleh meningkatkan imuniti badan. Jadi ada tak kemungkinan alternatif ataupun ganti kepada vaksin ini? Nak dengar satu penjelasan yang jelas. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang bertanya itu. Anda boleh makan habatus sauda, sumak, makan madu, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum air kelapa, minum air cengkeh, tetapi masih belum ada bukti sains ataupun klinikal yang menunjukkan ia boleh melindungi ataupun mencegah daripada kena penyakit COVID. Tetapi semua vaksin-vaksin yang diautoriskan oleh Badan Kesihatan Dunia WHO telah melalui clinical trial, eksperimen daripada binatang, fasa praklinikal, fasa 1, fasa 2 dan masuk fasa 3 sampai 250,000 sukarelawan telah diberi vaksin dibandingkan dengan mereka yang diberi vaksin, dan didapati bahawa vaksin ini ada 8 telah berjaya mencegah rakyat dunia daripada dijangkiti kuman COVID. Terutamanya vaksin-vaksin ini lebih kurang 100% telah berjaya melindungi mereka daripada kena COVID kategori 3, 4 dan 5. Ini COVID yang teruk. COVID yang memerlukan kita, yang menyebabkan kita masuk ke hospital, masuk ke ICU dan meninggal dunia. Jadi maknanya sekarang ini, tadi saya kata clinical trial 250,000 orang kan. Tapi sekarang kita telah sampai kepada fasa yang keempat yang dinamakan pharmacovigilance ataupun post licensure monitoring, di mana mereka mengikuti progres mereka-mereka yang dapat vaksin ini. Lebih daripada 1 bilion orang telah pun mengambil vaksin ini. Ya, dan mereka dapati bahawa ia berkesan. Dan bagi vaksin Pfizer, vaksin yang terbaru mRNA, ia boleh mencegah. Saya dan Dr. Burhan, Dr. Zainab yang ambil Pfizer, saya tak tahu vaksin apa yang diambil oleh YB dan saya bersama, tetapi kalau Pfizer 95% ya tak akan dapat COVID, insya-Allah. Ya, itu intelek manusia. Tapi 50% masih boleh dapat COVID. Tetapi COVID yang mereka dapat itu adalah COVID yang tidak teruk, tidak bergejala. i.e. kategori 1, kategori 2. Mereka dilindungi daripada COVID yang teruk boleh menyebabkan masuk ke
hospital, masuk ICU. Semua vaksin di Malaysia ada 3. AstraZeneca, Sinovac dan Pfizer. Tiga-tiga melindungi anda yang semua yang dapat vaksin di Malaysia ini daripada COVID kategori 3, 4 dan 5. Maknanya Sinovac, AstraZeneca, Pfizer melindungi kita semua daripada terkena COVID yang boleh menyebabkan kita masuk hospital, masuk ICU ataupun meninggal dunia. Ini penting ni. Itu yang paling penting kalau kita nak faham tentang vaksin. Sebab sekarang ni hospital kita is overwhelmed kan. Dah tak cukup katil. Tak cukup ICU bed. Jadi kalau vaksin boleh mencegah daripada kita masuk hospital, insya-Allah kita boleh protect our perkhidmatan kesihatan. Wallahu alam. Ya Burhan. Terima kasih.